Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dapat kita bertemu pada hari ini setelah beberapa minggu agak tergendala di atas urusan-urusan yang tak dapat dielakkan, dan insyaAllah kita menyambung siri yang kedua daripada surah Quraisy ini, surah yang berkaitan dengan orang Quraisy lah, yang diminta oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya mereka lebih bersyukur di atas segala nikmat pemberian. Dan kita telah pun membicarakan surah ini dalam siri yang pertama dahulu. Yang dalam siri pertama dahulu saya banyak bicarakan tentang siapakah Quraisy dan apakah jasa-jasa orang Quraisy kepada yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang perlu disyukuri segala nikmat dan pemberian berkenaan. Ini surah Quraisy. Kita baca sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Kerana kebiasaan aman tenteram kaum Quraisy, yakni kebiasaan mereka berjalan dengan tenteram, dengan aman pada perniagaan musim sejuk ke negeri Yaman dan pada musim panas ke negeri Syam. Oleh kerana mereka telah pun mendapat keamanan, ketenteraman, Mekah menjadi tempat tumpuan perniagaan dan segala pemberian yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ, maka hendaklah mereka menyembah Tuhan yang menguasai rumah ini, Tuhan kepada Kaabah. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ, sembahlah Tuhan, bukannya jadi buat perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang Allah Taala lah yang memberikan penghidupan, menyelamatkan mereka dari kelaparan dan memberikan mereka keamanan dari sebarang ketakutan. Allazi at'amahum min ju', yang bagi makan, selamat daripada lapar, dan beri keamanan, selamat daripada sebarang ancaman. Ini kandungan dalam surah Quraisy. Dia surah ni dia tak panggil Al-Quraisy. Kenapa tak panggil Al-Quraisy? Sebab Quraisy. Sebab Quraisy ni kata nama khas, dia tak ada al pada Quraisy, surah Quraisy. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita perhatikan surah ini, dijelaskan tentang pelbagai nikmat dan pemberian dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang Quraisy. Kita dah bincangkan, tapi ringkas, saya berringkaskan supaya kita akan masuk kepada topik berikutnya. Orang Quraisy ni berada di tanah yang gersang. Mereka datang daripada pelbagai kumpulan, pelbagai kabilah, daripada Yaman, daripada seluruh pelosok tanah Arab. Dengan adanya berkat ini yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, orang tertumpu di Mekah. Orang suka kat Mekah. Orang suka berada di Mekah. Menjadi tempat tengah di antara tempat-tempat yang lain. Bukan tak ada air, air di Madinah ada air. Di Madinah ada air, tempatnya yang bagus, tetapi tak di Mekah. Tempat gunung, tempat kering kontang, adanya sumber air, ada orang berhenti kat situ, dan akhirnya ramai yang menjadi pusat pentadbiran. Orang Quraisy diangkat kemuliaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana mereka merupakan orang
yang menjaga Kaabah. Dan dengan peristiwa Abrahah menyerang Kaabah lalu dihantar burung ababil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, menggambarkan kemuliaan orang yang menjaga Kaabah, dan Kaabah ni ada tuannya, dan mereka yang bersama-sama dengan Kaabah ini adalah orang yang mulia dan diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, benda tu kita dah jelaskan dalam kuliah yang lalu. Lalu apa tindakan yang perlu ada kepada orang Mekah ni? In fact, sebenarnya bukan orang Mekah sahaja. Kita sebagai orang Islam perlu mempunyai perkara-perkara ini yang diistilahkan dalam bahasa kita adalah syukur di atas segala pemberian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan inilah topik yang akan kita bicarakan pada hari ini, iaitu topik syukur di atas segala nikmat dan pemberian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Syukur ini ialah satu perasaan yang ada dalam hati manusia di atas segala nikmat dan pemberian dari Allah. Dari hujung rambut sehingga hujung kaki, semua ni Allah Ta'ala yang bagi. Seluruh hidup kita ni tuan-tuan, kita ni ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hanya dalam beberapa perkara sahaja, boleh saya katakan 20% sahaja, kita yang diberi pilihan oleh Allah Ta'ala untuk menentukan nasib dan hidup kita ini. Yang selebihnya itu Allah Ta'ala yang menentukan. Apa contohnya Ustaz? Kita lelaki ataupun perempuan, adakah pilihan ataupun ketetapan? Lahir tahun bila? Pilihan ataupun ketetapan? Kita lahir dengan emak yang bernama sekian bin sekian, fulan bin fulan, fulanah bin fulanah. Ketetapan ke ataupun pilihan? Siapa yang boleh pilih mak dia? Saya nak pilih mak saya nama sekian-sekian. Lahir bila? Duduk di mana? Kerja apa? Kahwin dengan siapa? Anak berapa? Duit berapa? Rezeki berapa? Semua ini ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebahagiannya ada diberikan kepada manusia untuk memilih. Bukan semua 100% langsung manusia tak ada pilihan, tak diberikan peluang pilihan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk nak pilih yang halal ke yang haram. Ni ada arak, ni ada air. Nak ambil arak ke nak ambil air? Kita ambil air lah yang halal lah. Ada diberikan pilihan. Selain daripada itu, banyak perkara dalam hidup kita ni ditentukan, didesainkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam masa yang sama, kalau kita lihat dalam anggota badan kita ini, saya mahu gambar orang lah, anatomi manusia kan. Kita lihat dalam anggota badan kita ni, daripada kepala, daripada rambut sampai kaki, kita tidak mengawalnya. Kita tidak mengawal. Saya ambil contoh mudah nak cerita besarnya dan sangat banyaknya nikmat Allah Ta'ala ini. Kan? Bulu kening, bulu mata, bulu hidung, misai, janggut, apa lagi? Kita bulu-bulu yang ada kat muka ni lah. Termasuklah rambut ni, sideburn. Benda ini, rambut ini dia tidak tumbuh dalam satu dimensi dengan satu cara. Ada yang tumbuh panjang, ada yang tumbuh sampai setakat tu je. Bulu mata dia tumbuh setakat tu je, dia tak ada panjang, tak ada. Bulu hidung setakat tu je.
kan. Ada pun dia terkelujur ongai keluar sikit-sikit. Tetapi tidak pada kening, tidak pada misai panjang, janggut panjang, rambut panjang. Ni kita punya bulu mata ni, ni kita punya kening ni tak panjang. Bulu mata tak panjang. Siapa yang kawal? Siapa yang kawal semua perjalanan rambut yang ada pada anggota kita? Kita punya bulu rumah. Kan? Dia setakat tu je, dia tak panjang pula. Sedangkan semua tu rambut. Kan? Dan ceritanya contoh yang paling mudah, benda yang ada pada anggota kita yang kita tak mengawalnya. Semuanya pemberian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita punya perjalanan darah dan kedipan mata, kita punya pengeluaran air liur. Siapa kawal? Tuan-tuan kawal ke pengeluaran air liur? Keluar. Gigi. Banyaklah nak cerita. Kan? Segala ini pemberian dari Allah Subhanahu. Isunya bukan tahu. Isunya adalah suatu kesedaran. Dia bukan masalah tahu. Budak darjah 3, budak 3 tahun pun tahu. Semua ini datang daripada Tuhan. Budak kecil tahu. Tetapi mencetuskan kesedaran inilah, dan itulah lahir dari keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apabila kita dapat menyedari dan memahami hakikat diri dan dunia ini yang banyak nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, akhirnya menjadikan kita orang yang istiqamah, menjadi kita orang yang syukur, menjadi kita orang yang sabar, dan menjadikan kita orang yang baik kerana kita sedar bahawa ini bukan dengan sifat kita, bukan dengan kuasa kita, tapi dengan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu Allah Taala sebut dalam surah Ar-Rahman, "Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban." Manakah nikmat yang kamu nak nafikan lagi? Itu dia yang dalam poster ni. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Manakah nikmat Allah Ta'ala yang kamu ingin dustakan? Maknanya tak ada ruang yang boleh untuk kita dustakan segala nikmat ini, kerana semua ni adalah kurniaan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita tak dapat nak nafikan segala nikmat itu. Okey. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Maka kita telah pun disebut-sebut tentang konsep syukur. Mari kita lihat apa yang difahami tentang konsep syukur. Sebelum tu ada tak siapa-siapa yang nak kongsi, yang nak bagi pandangan? Bolehlah nak bagi pandangan pada pagi ni. Kan? Syukur ni apa konsep syukur? Kita ada Google Meet ni, bolehlah nak tanya bagi pandangan. Syukur, apa konsep syukur? Siapa nak bagi pandangan sikit? Apa yang dimaksudkan ataupun yang tuan-tuan fahami daripada konsep syukur yang selama-selama ni kita faham. Syukur ni apa yang kita faham selama-selama ni lah. Syukur. Siapa nak kongsi? Silakan. Boleh cakap. Silakan. Ada siapa-siapa nak bagi pandangan. Disebutkan sebagai syukur, kan kita selalu syukur. Bersyukurlah. Kan? Raihan pun ada lagu bersyukurlah. Syukur. Selalu kita sebut syukur. Apa sebenarnya kandungan yang terdapat dalam syukur ini? Ini yang kita perlu ulang kaji semula. Dan siapa-siapa nak kongsi sikit, kalau ada siapa-siapa yang boleh kongsi, syukur ni apa sebenarnya? Syukur, supaya kita faham syukur ni bukanlah sesuatu yang kita sebut secara boleh kita sebut, tetapi kita cuba untuk menyelami dan menghayati sifat syukur tu dalam hati kita. Ada jawapan Puan Hayati.
tanda terima kasih, merasa cukup dan berpuas hati dengan apa yang diterima. Terima kasih, betul. Redha apa sahaja yang Allah Ta'ala bagi. Betul, rasa syukur. Merasa cukup, puas hati, tanda terima kasih di atas segala nikmat Allah Ta'ala, itu adalah syukur. Kita redha, pengakuan diri seorang hamba Allah di atas segala nikmat yang dikurniakan, syukur. Okay. Ungkapan pengakuan rasa diri, syukur. Kalau dalam slide saya, tuan-tuan, saya letakkan syukur ini kepada 3. Kepada 3. Yang pertama-tama sekali ialah mengaku nikmat pemberian daripada Tuhan. Mengaku nikmat daripada Tuhan. Ini yang disebut oleh Puan Hayati, tanda terima kasih, oleh Oli 63, tanda pengakuan diri. Mari kita ulas. Yang pertama, orang yang syukur ini ialah orang yang tidak sombong. Syukur ni dia tidak sombong, kerana dia mengakui segala nikmat pemberian dari Allah. Yang kedua, orang yang syukur ni tidak dengki, kerana bila dia tahu segala pemberian daripada Allah, ada orang yang lebih, ada orang yang hebat daripada dia, maka dia sedar itu adalah pemberian Allah yang tak sepatutnya dia nak dengki dengan tujuan nak menjatuhkan orang tadi. Sebab ialah dia mungkin kurang daripada orang lain. Kenapa Allah Ta'ala pilih orang lain tu mungkin lebih daripada satu sudut berbanding dengan dia? Kenapa dia nak marah? Dia nak marah tu sebenarnya dia marah kepada Allah. Dan yang ketiga ialah orang yang syukur ini tidak tamak. Tidak tamak. Jadi kalau tamak, benda dah ada, dia nak lagi, sehingga dia tak terbuat. Jadi bukan kalau orang meniaga kan, kalau bukan dia nak meluaskan perniagaan tu dianggap sebagai tamak. Tamak ni benda ni tak habis, tak apa, nak lagi. Ni pun tak selesai, nak lagi. Ni pun tak selesai, sampai dia tak terbuat. Itu tamak kan. Orang yang ada 3 sifat ini, dia tidak dianggap sebagai orang yang bersyukur. Kerana at the first place, orang yang bersyukur ini mesti mengaku segala nikmat ini dari Tuhan, dari Allah, bukan dari dia. Ikon kepada orang yang kufur nikmat ni, siapa perempuan? Ikon kepada orang yang kufur. Orang yang kufur nikmat dalam Al-Quran. Siapa tahu? Orang yang dianggap paling kufur dalam Quran. Di atas segala pemberiannya yang diberikan oleh Allah Ta'ala, maka dia dianggap orang yang paling kufur dan dimusnahkan oleh Tuhan. Qarun. Qarun ini dia pengikut Nabi Musa alaihissalam. Inna Qaruna kana min qaumi Musa. Dia terdiri daripada pengikut Nabi Musa alaihissalam. Miskin asal. Tapi diberikan sedikit pengetahuan oleh Allah Ta'ala dan diajarkan oleh Nabi Musa ilmu nak buat emas. Ilmu buat emas. Dan di atas ilmu berkenaan dan usaha yang dilakukan oleh Qarun, maka Qarun ini dia pandai mengadun bahan. Bahan apa tu saya tak tahulah kan. Kalau saya tahu, saya tak duduk dengan tuan-tuan ni, kaya dah saya. Dia tahu bahan, dia adun bahan tak macam mana sampai boleh buat emas. Buat adun sampai boleh jadi kilang emas lah. Banyaklah emasnya. Jadi lalu banyak emasnya, lalu dia lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Disebutkan dalam surah Al-Qasas, dia kata
innama utituhu ala ilmin indi. Aku dapat semua nikmat ni, wahai Musa, di atas kurnian, di atas ilmu aku, kepandaian aku, kehebatan aku. Dia akhirnya dia di kufur tak nak ikut, akhirnya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam bumi, bukan tenggelam dalam air. Dan akhirnya di Mesir tu ada wujudnya Tasik Qarun. Ada wujudnya Tasik Qarun. Begitu juga yang Puan Faizah kan, dan Anon Yahudi juga dianggap orang yang tak bersyukur di atas nikmat dan dengki. Orang Yahudi ni sifat mereka dengki. Itu dia punya sifat utama orang Yahudi, dengki. Sampai dengki-dengki mereka itulah sehingga mereka marah dekat Tuhan, nak perang Tuhan. Ini perangai orang Yahudi. Kita balik topik kita syukur ni tadi. Kita ni bila mengaku bahawa kita mempunyai kemampuan akal, ni belajar sampai PhD, jadi profesor, dapat anugerah sana, anugerah sini, jadi Tan Sri, jadi Datuk Sri, macam-macam lah anugerah-anugerah adalah kurniaan dari Allah. Orang lain ramai yang pandai, kat sekolah ramai yang pandai, tetapi kenapa kita yang dipilih masuk universiti ini? Daripada masuk universiti ini kan, kita pula dipilih untuk bekerja banding dengan orang yang lain. Kita dipilih untuk sambung belajar, kita dipilih, diberikan peluang dan pilihan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini konsep yang ada yang kita perlu pegang. Dan kita merasakan bahawa semua ini adalah pemberian dari Allah, bukan daripada kita sendiri. Memanglah kita usahakan, memanglah kita buat, tetapi yalah, bukan semua usaha kita ni berjaya. Kalau berjaya, semua orang yang berusaha berjaya. Tak, ada yang Allah Ta'ala berjaya dan ada yang sederhana, ada yang kurang berjaya, ada yang kurang bernasib baik. Alhamdulillah kita dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nak mengaku benda ni tak mudah. Apatah lagi orang yang berjaya dan hebat kan. Dan perlulah untuk menyedari dan sama-sama menghayati konsep syukur ni supaya kita sedar bahawa badan kita ini kita tak mengawalnya. Perjalanan darah dalam badan kita, kita tak mengawalnya. Kedipan mata kita tak mengawalnya. Rambut kita tumbuh pun kita tak kawal. Dia tumbuh sendiri. Dia tumbuh sendiri ke? Ya, Allah Ta'ala yang tumbuh. Yang kening ni dia berhenti sakat tu, dia sakat tu je ke? Allah Ta'ala yang stop. Cukup sakat tu. Jantung kita pun itu juga. Dia berjalan tak berhenti-henti. Kalau dia berhenti, jalanlah kita. Kan? Hanyanya semua sekali everything lah tu masuk dalam cerita dalam perut kita, enzim lah, apa benda lah dalam perut kita, keluar cerna apa semua ni. Boleh jadi keluar makan, boleh jadi tenaga, boleh keluar insulin, boleh apa benda, entahlah kan tuan-tuan, nak ceritanya cukup banyak kan, sebut satu. So, tak ada sombong. Bila tak ada sombong, ni syarat pertama syukur. Yang kedua, tak ada dengki. Orang yang dengki ni salah, kan? Dia memang tak bersyukur sebab dia nak jatuhkan nikmat pada orang lain dan dia tak puas hati nikmat yang Tuhan dah berikan kepada dia. Ada je yang tak ada. Dan yang ketiga, tidak tamak. Orang yang tamak, orang tutup kata orang tamak selalu rugi. Kan? Dia cukup bukan apa makna cukup ni dia tak ada merancang, tak. Maksudnya kan, dia dah ada, dia boleh manage. Kan? Kalau dia dah buat, okey, mana taklah tamak. Tapi kalau ni pun tak habis buat, dia nak lagi, tak mampu nak buat, tak mampu nak buat. Jadi ini dia agak sebagai orang yang tamak. Barulah selepas daripada itu, kan, kita bincang bab topik syukur ini ialah menggunakan segala nikmat dengan cara yang ada 3 benda inilah barulah dia menggunakan segala nikmat dengan cara yang baik. Itu pun dia kena faham bahawa nikmat ini sementara. Kan? Kita ada telefon sementara ada. Kan? Kalau kita dah sakit tak pakai telefon.
kita ada laptop, kita ada alat-alat ni, cara kita, mata kita boleh nampak. Tiba-tiba mata dah tak nampak atas masa penyakit ke apa ke, tak ada. Bukan kekal, kan? Hanya sementara saja. Sementara kita sihat, sementara kita kuat, sementara ada, sementara muda, kan? Sementara boleh. Kalau tak boleh, so ni adalah pinjaman. Kita memanglah hak milik kita, tapi pinjam. Kan? Yang milik kita bila apa yang kita amalkan, apa yang kita sumbangkan, itulah sebenarnya milik. Duit kita banyak-banyak, kereta, rumah apa semua ni, memanglah milik kita, tapi sementara. Milik sementara. Jadi gunakanlah bila kita dah bagi nikmat pada ni, gunalah cara yang betul. Kalau anak kita, kita bagi dia RM10 pergi sekolah, lalu dia beli benda-benda yang bukan-bukan, benda-benda yang bukan-bukan lah yang kita marah, kan? Gunakan dia. Tapi sebelum tu, kan, dia tak sombong, tak dengki, tak tamak, insyaAllah orang ni orang yang akan mempunyai sifat ataupun syukur. Apa kelebihan syukur? Kelebihan syukur. Ini ayat yang kita selalu baca lah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Saya ambil semua ayat ni, ketiga saya letakkan 3 kelebihan, semua berkaitan dengan dunia. Ada kelebihan di akhirat, saya tak ceritalah, Allah Ta'ala redha akhirat tu, cerita ni saya nak. Sebab kadang-kadang orang nak tengok apa yang aku dapat kat dunia ni kalau bersyukur. Allah Ta'ala akan tambah. Syukur Allah akan tambah. Allah Ta'ala akan bagi lagi dan bagi lagi. Bila kita merasai, contohnya antara ciri orang bersyukurlah dia memberi. Allah Ta'ala akan tambah dia punya rezeki dia. Kan? Konsep berezeki ni macam-macam lah. Kena faham. Ada orang dapat rezeki anak ramai, ada orang dapat rezeki dia tenang, ada orang dapat rezeki pejabat dia naik pangkat, ada orang yang dapat rezeki dia tak naik pangkat kat pejabat tapi dia punya hartanya punya akan banyak. Ada dia biasa tapi diberikan rezeki itu menerusi isterinya naik pangkat, contohnya isterinya banyak duit. Ada orang melalui melalui suaminya, kan? Suaminya muda banyak, macam-macam konsep. Syukur Allah Ta'ala akan tambah. Kalau tak ada anak dia berjaya seorang mudah cerita. Syukur di atas segala pemberian Tuhan. Allah Ta'ala akan bagi lagi. Sama ada bagi dalam bentuk yang nampak ataupun Allah Ta'ala berikan perasaan yang tenang hati. Pemberian Tuhan. Bukan senang. Kan ada orang yang ramai hati tapi tak tenang. Banyak duit tak tenang. Allah Ta'ala bagi kita tenang. Jadi Allah Ta'ala beri pemberian dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kedua ialah dia rasa bahagia. Kelebihan orang syukur ni, yang pertama tadi dia akan diberikan, tambahkan lagi, kan. Yang kedua dia dapat bahagia. Kenapa dia dapat bahagia? Dia positif dengan semua keadaan. Hadis sebutkan, dia kata menakjubkan orang Islam ni, semuanya okey berlaku. Bila dia dapat perkara yang susah, dia syukur. Dan bila dia dapat perkara yang menyenangkan, dia syukur. Bila dia dapat perkara yang susah, dia sabar. Semua okey berlaku. Semua positif. Tak ada yang dia nak marah kat orang, dia nak dengki kat orang, dia tak puas hati kan, dia tak ada, dia okey dengan semua. Orang yang okey dengan semua orang ni, orang yang bahagia. Orang yang syukur, orang yang bahagia, orang yang tenang, okey, dia tenang, orang okey. Ini syukur. Positif dalam hidup. Senang ke, susah ke. Macam mana kita nak buatnya? Siapa ada minta susah? Tak ada minta. Siapa ada minta bahagia? Tak ada. Siapa ada minta celaka? Tak ada. Kita minta Allah ma'afina min kulli bala'i dunya wa azabil akhirah. Tu surat, tu baca surat tu, Allah ma'afini fi badani. Ya Allah, berilah kesihatan pada badan aku. Afini fi badani, afini fi samai, pada pendengar. Fi basari, pada penglihatan.
Dan segala nikmat diberikan dengan baik, kita minta dan kita bahagia, sebab kita positif dalam hidup. Yang ketiga, bila kita menjadi orang yang bersyukur ni, kita akan digemari oleh ramai orang akan gemar dengan kita, orang akan suka dengan kita. Orang mudah nak mendekati kita. Hadis, saya baru baca hadis satu kuliah dekat hadis Imam Tirmizi. Antara orang yang disebutkan oleh Rasulullah selamat daripada api neraka ialah qaribin layyinin sahlin. Orang yang mudah didekati, orang yang dekat, orang yang mudah kira, mudah bicara, orang yang mudah urusan dengan dia, memudahkan orang lain. Jadi disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan disukai oleh manusia. Manusia orang pun suka dengan dia. Rapat dengan dia, dia pun rajin memberi. Ini tanda. Tapi kalau ni susah lah. Susah. Ini ciri dan sifat orang yang bersyukur. Jadi kalau kita menjadi bersyukur, manis muka, sedekah, rajin, tolong orang, ramah, tak sombong, suka. Ini akan ini antara kelebihan kepada orang yang bersyukur. So kita kait balikkan semula dengan konsep orang Arab Quraisy tadi. Kan? Sebab kita dalam payung surah Quraisy, falyabudu rabb hadzal bait, maka hendaklah kamu menyembah Tuhan ini. Maknanya syukur ini mesti kait dengan iman. Syukur mesti kait dengan iman. Kalau tak iman, kita nak bersyukur kat siapa? Kalau tak beriman, kita nak bersyukur kat siapa? Maksudnya, tuan, kita jadi orang Islam, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Kalau kita tak ada orang Islam, kita tak ada iman, tak ada Tuhan, kita nak bersyukur kat siapa? Tak ada juga. Nak syukur-syukur ni tak ada. Dalam agama lain tu wallahu a'lam. Tapi kalau lihat dalam agama Buddha, dia tak ada Tuhan macam Tuhan yang kita faham. Dia tak ada Tuhan. Kalau agama Hindu dipanggil dengan karma. Buat baik dibalas baik, tu karma dia. Dalam agama Buddha, dia meditasi untuk diri dia. Kita ada Tuhan, kita bergantung kepada Tuhan. Kita syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada tempat untuk kita bergantung. Ada tempat untuk kita mengadu, ada tempat untuk kita bersyukur. Ini dalam agama kita orang Islam. Jadi macam mana masa yang berbaki ni tu saya ulas bagaimanakah cara untuk kita bersyukur ini. Yang pertama, kita selalulah ingat Allah Ta'ala. Macam mana selalu ingat Allah Ta'ala? Rajin solat, baca Quran, solat berjamaah, kuliah agama. Maknanya kita rapatlah dengan Allah SWT. Yang kedua, kita nak menjadi orang bersyukur ini orang yang merendah diri. Kita bincangkan tadi, kalau orang sombong, jangan haraplah nak menjadi orang yang bersyukur, payah. Orang yang merendah diri, Allah Ta'ala akan angkat. Macam mana cara nak merendah diri? Ialah suka bagi salam. Assalamualaikum. Dia yang memulakan salam. Dia ramah. Cara maknanya nak menggambarkan kita merendah diri, kita bagi salam. Kemudian manis muka. Kemudian berjabat tangan. Berjabat tangan ni, orang Melayu panggil salam. Apa salam? Salam ni ada dua. Satu Assalamualaikum, yang kedua bersalam. Istilahnya berjabat tangan lah. Ramai yang berjabat tangan ni touch and go. Berjabat tangan touch and go. Bukan touch and go Ustaz, berjabat tangan smart tag. Lebih model lagi, jabat tangan RFID. Maksudnya laju, cepat. Dia kena berjabat tangan macam bayar tol. Macam mana bayar tol dulu? Bayar tol ni maksudnya jabat tangan, kita tengok muka dia, kan? Tengok muka dia. Orang yang kita boleh bertentang mata tu, kan? Kita boleh tentang mata, itu tanda bahawa kita tak ada masalah dengan dia.
Tapi kalau payah nak bertentang mata, kan, bertentang tu mata payah, maknanya ada something lah tu, ada something. So, bila kita dapat bertentang mata, kan, dia tengok muka dia tengok muka kita, tengok, kan, kita tunduk. Kata Rasulullah, kata Anas bin Malik, dari hadis Anas, dia kata Rasulullah salam, Rasulullah lambat angkat tangan. Orang yang disalahkan tu yang dicepatkan. Bukan salam tersenggol. Maknanya salam macam bayar tol dulu-dulu lah. Kan? Bayar tol tengok muka dia bayar berapa, bagi balik. Macam tu. Dan ini salah satu daripada cara yang mudah untuk merendah diri. Merendah diri. Yang lain itu banyaklah kan. Tapi saya mudahnya saya bagi salam, muka, berjabat tangan. Berjabat tangan itu bukan jabat tangan saja. Salam muka, tengok muka, nama kat tangan. Ini antara cara roadmap untuk bersyukur. Yang ketiga ialah buangkan iri hati dalam diri. Gembira melihat orang lain bahagia. Ucapkan tahniah. Ucapkan terima kasih kepada orang lain. Buangkan iri hati dalam diri. Sekedekut, buang. Rasa tak puas hati kepada orang lain. So ini cara untuk bersyukur. Bukan sekadar menggunakan nikmat saja yang betul, itu betul lah. Tetapi pakejnya semua dia kena ada. Rasa tengok tak puas hati orang lain, tak boleh ada benda-benda ni. Kena dia boleh menerima segala kelebihan orang lain, kekurangan diri dia boleh terima perkara. Yang keempat ialah selalu memaafkan orang lain. Dia murah kira lah, dia boleh maaf, turunkan egonya, dia yang maafkan orang lain dulu walaupun yang salah bukan dia, kan. Dan antara yang disebut tipsnya ialah maafkan orang sebelum tidur. Dia tidur sebelum tidur tu, maafkan semua orang, saya maafkan suami, saya maafkan isteri, maafkan. Tak adalah nak dengki-dengki dalam orang lain, tak ada. Buang sifat dengki, maafkan semua orang tidur. Saya daripada baca doa, baca surah Al-Mulk dan bagai semua tu, kan. Antara lain ialah tipsnya ialah maafkan orang lain sebelum tidur. Disebutkan dalam orang lain. Perasaan itu, walaupun minta maaf tu dia kena jumpa lah, kan. Jumpa lah. Tapi dia rasa nak minta maaf dengan orang lain. Kalau orang buat salah dia maafkan. Dia kosong-kosong lah dengan semua orang. Tak ada nak bergaduh dengan siapa-siapa. Dan yang kelima ialah orang yang selalu berkongsi, suka berkongsi rezeki. Selalu belanja orang, cik makan, dan tak lokek ilmu, bagi semudah nak bagi tunjuk ajar. Ini cara untuk kita meluaskan sifat syukur, menanamkan sifat syukur dalam hati. Okay. Yang keenam ialah kita tengok segala nikmat pemberian Allah Ta'ala. Ini disebutkan dalam surah An-Nahl. Allah Ta'ala mengeluarkan kamu daripada perut ibumu dan menjadikan dalam keadaan tidak tahu apa benda. Keluar daripada perut ibu, apa pun tak tahu. Semua ni diuruskan oleh orang lain. Memberikan kamu pendengaran, penglihatan, hati. La'allakum tashkurun, supaya kamu bersyukur. Segala antara nikmat syukur ni ialah kita mengenangkan, tengok ada rumah, orang lain tak ada rumah, walaupun rumah kita tak besar, tapi alhamdulillah ada. Kita ada pangkat sikit, orang lain tak ada. Kita ada duit sikit, orang lain tak ada. Kita ada pemberian sihat, umur 60 sihat, kan? Merenung segala nikmat pemberian dari Allah Subhanahu. Yang seterusnya ialah selalu berterima kasih kepada orang lain. Sesiapa yang tak berterima kasih kepada manusia, tidak berterima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sesiapa yang kata Allah, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Sesiapa yang tak berterima kasih kepada manusia, tidak berterima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya
dia tidak menghargai manusia, tak menghargai Allah Subhanahu Wa Taala, sebab semua ini adalah pemberian dari Allah. Walaupun pemberian daripada Allah, tetapi menerusi uh, manusia-manusia. Contohlah kan, biasa dengarlah orang sebut, tak apalah, tak payah nak ucap terima kasih dah, ini memang tanggungjawab saya kan. Biasa kita dengar perkataan begitu. Ataupun dalam bahasa Arabnya dia kata la syukran al wajib, ataupun bahasa Melayunya lah, dah memang kerja saya, kata kan, dah memang saya buat benda ni, saya terima kasih. Dan memang dia sebagai cikgu, dia memanglah kena mengajar. Dia sebagai pegawai, sebagai kerani, sebagai apa, dah memang kerja dia. Tetapi ucaplah terima kasih anak murid, orang yang kita kita bagi khidmat kepada itu, memang kerja dia, tapi kan, ucaplah terima kasih kepada mana-mana orang, walaupun dia kata tak apalah, dah memang kerja saya kena buat. Itu beradab kan, itu ucapan beradab kan. Tapi maknanya menghargai tanda bahawa kita orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang terakhirlah dalam konsep syukur ini ialah dia disebutkan oleh Puan apa tadi, merasa cukup dengan rezeki. Merasa cukup dengan rezeki. Man kun wari'an takun a'badan nas, kun qani'an takun ashkuran nas. Jadilah kamu orang yang wara'. Nescaya kamu akan menjadi orang yang paling bagus, a'badan nas, dan jadilah orang yang merasa cukup. Qana'ah, merasa cukup, yang disebutkan oleh Puan apa tadi, Puan Faizah, merasa cukup dan berpuas hati dengan apa yang diterima, dan Puan Badriah redha dengan apa yang Allah Ta'ala bagi. Takun ashkaran nas, kamu akan menjadi orang yang paling bersyukur kepada manusia. Jadi tuan membayar mati Allah, ringkasnya kita bincangkan pada kali ini sebagai pelengkap kepada surah Quraisy. Nikmat yang diberikan kepada orang Quraisy cukup banyak, dan kita kiaskan kepada orang Quraisy tu nikmat yang diberikan kepada kita dekat Malaysia, kat rumah, kat hidup kita diberikan pelbagai nikmat, maka syukur ini ada kaitan yang rapat dengan iman. Kalau tak ada iman, macam mana kita nak bersyukur? Dan kalau tak ada syukur, hilanglah nilai penting dalam iman. Kemudian saya telah bicarakan beberapa cara untuk kita meluaskan konsep syukur ini. Yang pertama tadi sentiasa ingat Allah Ta'ala, rajin solat, berjemaah dan semua ini. Sentiasa merendah diri, suruh bagi salam, manis muka, berjabat tangan, dan ramah bermesra dengan orang lain, buangkan rasa dengki, gembira kebahagiaan orang lain, maafkan orang lain, suka berkongsi ilmu, suka membahagiakan orang lain kita akan dapat bahagia. Merenung segala nikmat pemberian Allah Ta'ala, selalu berterima kasih kepada orang lain, dan merasa cukup dengan apa yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, tidak tamak ni, tidak tamak. Semua ni adalah ilmu penting dalam syukur. Mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan orang yang bersyukur. Okey, itu yang dapat saya kongsikan, dan saya tengok beberapa, ada 2 soalan ni. Yang pertama dari Puan Nur Aini tentang ID digital yang akan ataupun yang nak dilaksanakan di Malaysia. Wallahualam, saya tak pandai nak mengulas topik ID digital ini. Topiknya pelbagai, luas sangat topiknya itu. Di Puan Nur Hanita ni,
video yang beredar di media sosial, pakaian koleksi, beg tangan, kasut, set pinggan, mangkuk, kuali, barang yang tidak dipaksi dan tempoh akan dihisap. Yang tidak dipaksi, satu barang pun tidak dipakai kot, nanti tempoh akan dihisap. Satu barang pun disalamakan berpuluh-puluh tukarlah kepada pahala. Ya. Jadi ialah mungkin ada orang yang mengambil sikap minimalis, minimalis. Apapun kita tidak boleh untuk membazir. Ada orang yang serabut, tengok barang-barang dalam rumah dia serabut, dipanggil dengan minimalis. Dan ada orang yang dia suka simpan barang kat rumah, dia nak buang, dia sayang, ada yang macam gitu. Dan Islam ni meraihkan kedua-dua golongan manusia ini. Yang penting tidak membazir. Yang penting tidak membazir, hidupnya tak membazir. Dan ada orang yang kecenderungan mengambil cara itu adalah kecenderungan masing-masing lah. Ada orang yang rumah dia clear, bagi dia tak serabut. Dan ada orang yang okey je kan, rumah dia penuh dengan barang-barang, dia selesa dengan cara itu, nak buat macam mana. Yang penting ialah dia tidak melakukan ambil benda yang haram. Yang kedua ialah dia tidak membazir. Dan yang ketiga ialah barang-barang yang ada kalaulah boleh digunakan oleh orang lain, maka berilah ataupun manfaatlah kalau barang itu kepada orang yang lain. Jadi kalau sampai tak membazir, kan, ini Allah Ta'ala marah, kan, dan masing-masing mempunyai kecenderungan pilihan dalam hidup masing-masing. Ada orang yang rumahnya begitu, begini, wallahualam, masing-masing dengan rumah dan cara masing-masing. Tapi apa yang penting ialah dari sudut law dia, dari sudut hukumnya ialah jangan ambil daripada benda-benda yang haram. Yang kedua ialah tidak membazir. Dan yang ketiga, dia punya barang-barang yang dia rasa boleh digunakan, ada manfaatnya, kalau boleh dikongsikan kepada orang lain, kongsilah supaya dapat dimanfaatkan secara meluas. Mengenai 40 hari ni wallahualam, kan, yang nak dihisapkan ini bukan sekadar 40 hari, barang yang kita gunakan pun akan dihisap juga. Jadi mungkin soalannya, kalau barang yang tak guna 40 hari, wallahualam, saya tak pernah dengar lah yang cerita 40 hari tak guna akan dihisap oleh Allah Ta'ala. Tapi balik pada konsep tadilah, jangan membazir, jangan ambil benda haram, kan, jadikan hidup ni indah dalam cara masing-masing, insyaAllah. Yang oleh 63, tapi kadang-kadang ucapan syukur alhamdulillah seolah-olah menjadi habit spontan atau ikhlas. Apa nama ni, ada orang sebut alhamdulillah, kan. Alhamdulillah ni pujian di mulut, pujian di mulut. Dia tak semestinya menggambarkan rasa syukur, tetapi itu salah satu daripada tanda syukur, sebut alhamdulillah. Terima kasih, salah satu daripada tanda syukur. Ada juga orang ucap terima kasih tapi tak bersyukur. Tapi tanda orang syukur sebut alhamdulillah. Tanda orang syukur sebut terima kasih. Itu tanda orang bersyukur. Tapi kalau dia tak sebut, kalau disebut bersyukur kat dia, mudah-mudahan dia tergolong daripada golongan yang syukur. Jadi kalau habit spontan tanpa seikhlas, ikhlaskan hati, dan mudah-mudahan perkara tersebut menjadi habit dalam diri kita, dan itu adalah tanda bahawa kita orang yang bersyukur. Kak Noh Siah, terima kasih Kak. Saya rasa itu yang dapat saya kongsikan dengan tuan-tuan pada hari ini. Dan kalau ada apa-apa nak ditanya, saya rasa 1-2 minit, kalau ada apa-apa nak dikongsikan, silakan kalau ada. Ya, mungkin ada yang nak bertanya. Ustaz bagi peluang untuk seminit 2 saja lagi. Silakan. Okey, rasanya tak ada lah kot.
Dia betul Ustaz, nampaknya semula jelas lah Ustaz ya. InsyaAllah kita ada sambungan lagi Ustaz kan. Dan jazakallah khairan pada Ustaz Dr. Muhammad Faisal atas kesedaran berkongsi ilmu ini melalui tadabbur surah Quraisy ini. Yang Allah SWT memperingatkan nikmatnya kepada kaum Quraisy tentang nikmat yang telah diberikan kepada mereka dengan memberi keamanan kepada mereka untuk menjalankan pengembaraan ekonomi dalam keadaan aman, dan juga bahawa rezeki, ilmu dan kesihatan semuanya berasal dari Allah SWT. Oleh sebab itu Allah akan memberikan tambahan nikmat bagi hamba-hambanya yang pandai bersyukur, sedangkan mereka yang kufur akan menerima balas yang pedih. Semoga ianya sedikit sebanyak memberikan kefahaman yang sahih dalam memahami syariatnya. Dan Ustaz, kita tangguhlah dulu Ustaz ya, dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Silakan Ustaz. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa man amana wa 'amila salihan. Tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam.